pada ketika hidupnya satu anggotanya seperti lalat dan kabur dan lipas dan semut dan kumbang. Bukan kambing, kumbang. Dan cicak dan yang seumpamanya yang tiada mempunyai darah mengalir. Kita daripada asal masalahnya bahawasanya air yang tak sampai 2 kolah. Air kalau tak sampai 2 kolah sekiranya masuk najis, semata-mata masuk najis itu dah jadi mutanajis lah air itu. Air yang tak sampai 2 kolah. Adapun air yang sampai 2 kolah ataunya lebih, sekiranya masuk najis, itu kita kena tengok adakah mengubah oleh najis itu akan sifat-sifat bagi air ataunya tidak mengubah. Maka sekiranya kalau tidak mengubah maka tidak menajiskan air, sekiranya kalau mengubah maka menajis juga akan air yang sampai 2 kolah. Adapun air yang tak sampai 2 kolah semata-mata masuk najis, semata-mata masuk najis, maka dah jadi najislah air itu. Dan juga benda-benda yang cair seperti minyak, seperti kuah sup, kuah gulai semuanya, juz dan lain-lain lagi yang lain daripada air, semata-mata masuk najis, menajis, dah jadi mutanajis. Seperti minyak, walaupun banyak sekalipun kalau masuk najis, maka jadi mutanajislah minyak itu. Jadi masalahnya air yang tak sampai 2 kolah. Air yang tak sampai 2 kolah dan juga segala benda yang cair. Mana jenis-jenis air yang lain lah, daripada minyak, daripada jus, daripada kuah gulai, sup, apa semuanya. Sekiranya semata-mata masuk najis, dah jadi mutanajis. Itu asal masalah kitanya. Maka daripada masalah katanya air yang tak sampai 2 kolah, asalkan masuk najis, maka air itu dah jadi mutanajis. Maka di sini katanya dan diistisna daripada air yang kurang daripada 2 kolah. Dan diistisna daripada air yang kurang daripada 2 kolah. Maknanya air yang tak sampai 2 kolah. Jatuh najis, jatuh najis, jadi masuk najis. Jatuh najis, jadi air yang tak sampai 2 kolah ada masuk najis. Ada jatuh najis, ada masuk najis. Tetapi tiada menajiskan dia. Tetapi tiada menajiskan dia akan yang air yang kurang daripada 2 kolah. Jadi masalahnya ada satu bahagian daripada najis yang masuk dalam air yang tak sampai 2 kolah, tetapi dia tidak menajiskan air tak sampai 2 kolah itu. Iaitu bangkai binatang, iaitu najis, najis yang tidak menajiskan air yang tak sampai 2 kolah. Nanti orang soal macam mana kalau air yang sampai 2 kolah, air yang sampai 2 kolah tengok berubah ke tak berubah. Ni air yang tak sampai 2 kolah masuk satu jenis najis ini tidak menajis akan air. Iaitu najis yang tiada menajiskan. Binatang, ini hayawan, binatang yang tiada padanya darah. Binatang yang tidak ada darah kat badan dia. Tiada darah yang mengalir. Tengok kita faham elok-elok cakap pada dia. Tiada padanya darah yang mengalir.
Jadi benar dua masalah. Tidak ada langsung darah. Seperti semut, seperti lipas, seperti lalat. Itu langsung tidak ada darah. Tapi dia kata tidak ada darah yang mengalir. Kalau ada juga darah tapi tak sampai mengalir, maka itu pun sama juga. Seperti cicak. Seperti cicak ada darah tetapi tak sampai tahap mengalir. Jadi dua membenarkan benar masuk dua masalah, dua perkara lah. Jenis binatang yang tidak ada darah langsung pada dia. Artinya ada juga darah tapi tak sampai tahap mengalir. Tiada darah yang mengalir. Mengalir tu bila kita nak kira mengalir tu apabila sudah mati memang dia tak mengalir darah. Binatang mana-mana sekalipun, kalau ayam sekalipun, kalau lembu sekalipun, kalau dah sudah mati dia tak mengalir darah. Nak mengalir darah tu tak kala disuyukkan. Mana dibelah, dipecahkanlah. Dibelahkan, dipotongkan pada ketika hidupnya. Fardunya pada ketika hidup. Kalau kita nak tahunya mengalir darah ke tidak, kita ambil binatang itu pada masa hidup. Kalau apa dia? Kalau cicak masalah, nak tahu kata dia ada darah yang mengalir ke tidak, kita ambil cicak yang hidup-hidup. Ambil cicak yang hidup-hidup, cuba kita potong kaki dia. Atau kita belah perut dia. Artinya kita potong dua badan dia, mengalir darah ke tidak. Ada darah yang mengalir ke tidak. Seperti berkata, kata-kata tu, kalau kita belah, kita potong kaki dia tu, ada darah yang mengalir ke tidak. Pada masa dia hidup lah. Pada masa dia hidup tu, ada kalau kita potongkan kaki dia, kita potong kepala dia, ada darah yang mengalir ke tidak. Maka kita tengok di situlah. Ini fardu saja, bukan arti katanya suruh potong. Tak boleh buat begitu, haram. Janganlah kita takapkan seekor cicak masalah kita potongkan kaki dia saja, kemudian kita lepas begitu seksa pada dia, itu tak boleh. Kata di sini tu fardunya kalau kita potongkan satu juzuk, satu anggota badan dia, adakah ada darah yang mengalir ke tidak? Fardu saja. Jadi fardu saja, sebab cicak pun walaupun disuruh bunuh tetapi memotongkan kaki tidak tak mati itu berdosa. Kalau nak bunuh bagi elok-elok. Tengok misal dia seperti lalat. Seperti lalat. Lalat ni pada masa dia hidup, kalau kita potong kaki dia memang tidak ada darah. Dan kabur. Dan lipas dan semut dan kumbang. Kumbang yang apa dia? Korek kayu. Dan cicak. Dan seumpamanya lain-lain lagi yang seumpama dengan cicak dengan yang tersebut. Yang tiada mempunyai darah mengalir. Jadi masalahnya begini. Masalahnya apabila sekiranya air yang ada pada kitanya tak sampai 2 kalah. Artinya benda-benda yang lain lagi daripada segala benda yang cair, minyak kemasalan, kuah sup kemasalan, gulai kemasalan, artinya juz, katalah mana-mana sekalipun air yang tak sampai 2 kalah dan jenis ma'i. Jenis minyak, jenis itulah jenis minuman-minuman, teh kemasalan, katalah. Jadi maknanya lain daripada benda cair, lain daripada air mutlak. Termasuk minyak, termasuk juz, apa semuanya. Jadi air yang tak sampai 2 kalah, artinya segala benda yang cair seumpama minyak, minyak goreng, maka sekiranya ada masuk bangkai binatang yang tidak mengalir darah, maka bangkai itu tidak menajis akan air yang tak sampai 2 kalah, dan tidak menajiskan minyak, yang minyak ni tak kira sampai 2 kalah ke tidak. Begitu.
Tapi atas syaratnya binatang bangkai najis yang tidak menajiskan air tak sampai 2 kalah tu ialah najis daripada bangkai binatang yang tak mengalir darah. Tak mengalir darah tu kita kira pada masa hidup dia, sekiranya kalau kita potongkan anggota dia tak mengalirkan darah. Ada darah mengecil-mengecil saja tak sampai mengalir pun itu pun sama. Jadi contohnya kita buat teh masalah ada air teh satu cawan, kita biarkan duduk atas meja, tiba-tiba tengoknya ada semut yang mati kat dalam teh tu. Maka semut yang mati adalah bangkai. Setiap bangkai adalah najis. Maka kalau kita kiranya teh itu masuk dalam ma'i', benda yang cair, bukan air mutlak. Maka sekiranya kalau asalnya masuk najis, menajiskan. Tetapi dengan sebab semut tu ialah najis, yang ialah bangkai binatang yang tidak ada darah yang mengalir, maka bangkai semut itu tidak menajiskan air teh itu. Begitu juga kalau dalam minyak, masalah minyak yang kita masak kat dapur, artinya kuah sup, kuah gulai pun sama. Artinya air manis, air jus apa dia kita letak kat cawan tu, kita tinggal letak atas meja masalah, tiba-tibanya datang tengok ada semut masuk. Ada yang hidup, ada yang mati. Semut yang masuk dalam bekas tu, ada yang hidup, ada yang mati. Maka yang mati itu adalah bangkai, yang hidup bukan dia bangkai. Maka yang mati itu adalah bangkai, tetapi dia tidak menajiskan air teh kita. Begitu juga air mutlak. Air mutlak yang tak sampai 2 kalah, sekiranya kalau ada bangkai itu maka tak menajis. Sama juga misalnya kita katanya ada air satu beldi, masalah air mutlak kita sedianya untuk nak ambil wuduk dengan dia lah. Kita tadahkan air satu beldi, letak kat bilik air untuk nak ambil wuduk esok masalah. Tiba-tibanya esok apabila kita nak pergi ambil wuduk dengan air itu, tengok ada cicak yang mati dalam air, dalam beldi. Maka cicak yang mati itu adalah bangkai, adalah najis. Tetapi cicak ni jenis binatang yang tak mengalir darah kalau kita potong pada masa hidup dia. Maka bangkai cicak tu tak menajiskan air dalam beldi itu. Jadi air dalam beldi itu, air mutlak kita masih jadi air mutlak, tidak menajis. Begitu. Tetapi atas syaratnya masuk tu dengan tidak dicampur oleh suatu. Jadi masalah di sini dia ada tafsir banyak. Masalah kalau ada yang mencampurkan najis bangkai binatang tadi tu, kita tengoknya begini. Jadi sekiranya kalau kita manusia, tak kira mukallaf ke tidak mukallaf, sama juga hayawan, campur masuk bangkai ke dalam air, maka kita kena tengok di situ pula. Dia tafsirnya banyak. Sekiranya kita gini dulu. Yang masuk dalam air tadi tu ada kalanya kalau kita tengok ada semut masalah, ada cicak masalah dalam air mutlak kita atau dalam teh kita masalah, cicak tu masih hidup, maka cicak ke semut ke mana-mana binatang lain pada khinzir dan anjing, maka semuanya suci pada masa hidup. Walaupun ular yang bisa sekalipun, dia suci pada masa dia hidup. Walaupun tidak halal daging sekalipun, dia suci pada masa dia hidup, lain pada khinzir dan anjing. Dia suci ke semuanya. Maka sekiranya mana-mana binatang yang masuk dalam air, maka tidak menajiskan air. Maka cicak tadi itu kita tengok cicak hidup, masih hidup dalam air, tak kiralah dia masuk sendirinya, artinya kita yang mencampurkan cicak yang hidup masuk dalam air, maka itu tidak menajis. Itu kalau cicak yang masuk dalam air itu masuk sendiri, artinya dengan sebab dia masuk sendiri atau dia jatuh sendiri, dia meniti kat bumbung, dia jatuh sendiri,
atau kita ambil cicak yang hidup, lontar masuk dalam air tadi. Maka ketika dia masuk dalam air itu, dia masih hidup. Ketika dia masuk dalam air itu, dia masih hidup. Jadi contohnya, kalau kita katanya ini air satu cawan. Air satu cawan, kita ambil cicak. Cicak ni hidup-hidup. Letak dalam cawan. Apabila letak dalam cawan tu, tengok ketika dia masuk dalam air awal-awal tu, dia masih hidup. Tetapi, kita biar begitu boleh setengah jam, tengok dia dah mati. Maka, tak menajis. Sebab ketika kita ambil masuk tu, dia masih hidup. Walaupun dia mati selepas pada itu sekalipun. Jadi maknanya, mati dia dalam air itu bukan dengan sebab kita campur. Sebab ketika kita capuk masuk dalam air itu, dia masih hidup. Dia sebab dia kiranya ketika dia masuk dalam air itu, kalau masuk dalam keadaan hidup, suara tak jelas, Bapa. PK katuk, Bapa. Mikrofon Bapa katuk. Bapa tutup mikrofon. kalau mati belum masuk ke dalam air. Kalau mati belum sampai kepada air. Di situ pula. Di situ pula ada tafsir pula. Kalau mati, kira katanya ketika dia masuk, dia dah mati. Maknanya, kira mudah-mudahnya dia dah mati belum pada nak sampai ke air. Walaupun pada ketika kita jemput dia, kita ambil dia kat lantai tu, kita ambil masih hidup lagi. Apabila tengah-tengah nak sampai ke air tu, dia dah mati. Maka apabila masuk dalam air tu, masuk dalam keadaan mati, masuk dalam keadaan bangkai. Begitu. Maka di sini kita katanya apabila dia masuk dalam air, belum pada nak sampai air tu, dia dah mati. Maka di situ ada tafsir. Sekiranya kalau masuk dalam air itu dengan sebab dipupuk, ditiup oleh angin atau dia jatuh sendiri, maka itu dimaafkan. Itulah yang kita masalah katanya dimaafkan, tidak menajis. Tetapi kalau yang sudah mati, yang ada yang memasukkan, yang mencampur masuk dalam air itu adalah manusia, tak kira mukallaf ke tidak, balik ke tidak, berakal ke tidak, atau ditampuk oleh binatang masalah. Burung masalah. Burung dia bawa ulat kat mulut dia tu. Burung dia ada bawa ulat kat mulut dia atau kat kaki dia. Apabila dia melitah kat bekas air kitanya, jadi ulat yang mati tu terlepas daripada mulut dia, jatuh dalam air kita. Maka yang mencampur yang masuk tu adalah burung, adalah binatang. Maka yang mencampur tu adalah binatang, adalah manusia, maka menajiskan. Sebab apa? Walaupun binatang tu tak berakal, tetapi ada ikhtiar, ada usaha pada dia. Adapun angin, ini kita nak kata tidak ada ikhtiar pada dia. Jadi pendek katanya, masalah apabila bangkai masuk dalam air, jadi apabila ketika dia masuk tu, dia mati belum masuk. Bukan mati selepas pada masuk. Dia dua masalah. Dah mati belum masuk dalam air. Bukan katanya hidup apabila masuk dalam air, dia mati. Itulah masalah. Ni dia masalah kita cakap sekarang ni, dia kata bangkai yang tiada mengalir ni, maknanya belum pada dia nak masuk dalam air, dia dah mati. Dah bangkai, dah jadi bangkai. Sebab kita kena ingat begini, masalahnya binatang, lain daripada khinzir, lain daripada anjing, adalah suci kesemuanya. Halal daging, kata halal daging adalah suci kesemuanya.
Kita ingat begitu dulu. Halal daging ke tak halal daging, bisa ke tak bisa, tak kira, adalah suci kesemuanya. Maka apabila kita tilik kepada begitu, mana-mana binatang suci kesemuanya, tapi pada masa dia hidup. Pada masa dia hidup. Binatang, mana-mana binatang pada masa dia hidup lain daripada khinzib dan anjing itu suci kesemuanya pada masa hidupnya. Pada masa hidupnya. Kemudian binatang, mana-mana binatang apabila mati dengan tidak sembelih pada syarak, maka adalah bangkai kesemuanya. Walaupun manusia, walaupun ikan, walaupun belalang sekalipun, dikatakan bangkai kesemuanya. Mana-mana binatang yang mati dengan tidak sembelihan pada syarak, maka dikatakan bangkai kesemuanya. Walaupun manusia sekalipun. Manusia yang mati sekalipun dipanggil kata bangkai, walaupun ikan yang mati dikatakan bangkai, walaupun belalang yang mati dipanggil katanya bangkai kesemuanya. Tetapi bangkai manusia tidak najis. Kita kena ingat begitu dulu. Bangkai manusia tak najis di atas mazhab Syafi'i. Bangkai ikan, ikan udang jenis-jenis itulah, maka tak najis. Bangkai belalang pun tak najis. Itu diistisnakan. Jadi kita ingat balik bahawasanya segala bangkai adalah najis, melainkan bangkai manusia, bangkai ikan jenis binatang laut dan jenis bangkai belalang tidak najis, hanya suci. Kemudian lain dari bangkai, lain daripada manusia, lain daripada ikan, lain daripada belalang, semuanya najis kesemuanya. Najis kesemuanya. Sebab tu seekor semut kalau mati ada dalam poket bajunya, tidak sahkan sembahyang kita. Sebab ada menanggungkan najis. Maka bangkai semut dan seumpamanya yang tak mengalir darah kalau kita potong pada masa hidup itulah, yang apabila masuk dalam air, itu bangkai masuk dalam air. Kita faham di situ mana bangkai, mana dah mati. Masuk dalam air. Yang tak sampai 2 kala. Kalau semut hidup-hidup masuk dalam air, itu tak panggil bangkai. Itu tak panggil bangkai. Nak panggil bangkai maknanya dia dah mati. Mana belum pada nak sampai ke air itu dia dah mati. Ketika kita jemput, ketika kita ambil dianya, masih hidup lagi. Apabila dekat-dekat nak sampai air, dia mati. Maka dah dia bangkai. Dia tak sama dengan masalah semut atau cicak yang hidup, kita lepas masuk dalam air. Ketika dia masuk dalam air, dia bangkai ke tidak? Jawabnya bukan bangkai. Adalah suci. Walaupun selepas pada tu dia nak mati, jadi mati bukan dengan sebab kita buang dia dalam air. Masih sebab dia ada dalam air, bukan sebab kita. Sebab kita ketika kita masuk dia dalam air itu, dia masih suci lagi. Begitu. Jadi, masalahnya apabila dicampurkan bangkai itu, kalau dia jatuh sendiri itu tak ada masalah. Dipuput oleh angin, artinya begitulah. Masuk dalam air atau masuk dalam apa-apa benda yang cair, maka tidak menajis. Tetapi kalau dicampur oleh manusia atau binatang, maka tidak dimaafkan. Bahkan air itu jadi mutanajis. Air itu jadi mutanajis. Jadi maknanya air yang tak sampai 2 kala, kalau kita atau binatang, kalau kita manusia tak kira kanak-kanak ke orang balik tak balik, gila ke tak gila ke sama, artinya binatang dia ambil bangkai umpama semut tadi, campur masuk dalam air, maka bangkai itu menajis. Sebab apa? Sebab dicampur oleh yang mempunyai sifat ikhtiar. Sebab dicampur akan bangkai itu masuk dalam air oleh yang mempunyai sifat ikhtiar. Apa dia? Manusia ialah dan binatang.
Tetapi kalau dipuput oleh angin, puput masuk dalam air, maka itu dimaaf, tidak menajiskan. Jadi masalah di sini dia katanya diistisna masalahnya najis bangkai yang tak mengalir darah apabila masuk dalam air 2 kolah, tidak menajis akan air itu sekiranya masuk dengan sendiri, bukan dengan sebab dicampur oleh yang mempunyai sifat ikhtiar. Bukan gitu, bukan semuanya. Jangan faham katanya tak apa, tak mengapa, tak menajis. Kita juga ambil semut yang mati, ambil semut, takak semut seekor, kita pecik. Apabila pecik kepala dia, dia mati. Ambil lepas dalam air. Jadi mutanajis air itu sebab perbuatan kita. Tetapi kalau dia sendiri masuk, kemudian dia mati, artinya dipuput oleh angin, masuk ketika hidup. Ketika dia masuk, dia masih hidup. Tetapi lama-lama dalam air, dia mati. Maka itulah tidak menajis. Artinya ketika dia masuk, belum masuk tu dia dah mati, dipuput oleh angin. Atau jatuh dengan sendiri dia, maka itulah katanya air tak sampai 2 kolah itu tak jadi mutanajis. Itulah. Jadi pendekatannya, walaupun najis bangkai itu yang tak mengalir, tidak ada darah yang mengalir, tetapi kita yang mempunyai sifat ikhtiar mencampurkan dia, buangkan dia dalam air, maka itu tak dimaafkan. Bahkan air itu jadi mutanajis. Lain pada itunya dimaaf. Maknanya jadi suci. Jangan, pendekatannya, jangan kita yang mempunyai sifat ikhtiar mencampurkan bangkai itu masuk dalam najis. Itu ya. Kalau masuk sendiri, sebab dipupuk oleh angin, atau dia masuk dalam air ketika hidup. Ini kalau masuk dalam ketika hidup, walaupun perbuatan kita sekalipun. Budak-budak nakal-nakal ni, dia takak cicak, dia lepas masuk dalam air tak sampai 2 kolah. Lepas masuk dalam air, cicak hiduplah dalam air tu. Awal-awal dia masuk tu, maka tidak menajis. Tapi lepas pada tu setengah jam, tengok cicak tu dah mati. Jadi dia mati bila? Ketika dia dah ada dalam air. Dia mati ketika dia dah ada dalam air. Ketika mulai masuk dalam air, dia masih hidup. Maka itu tidak menajis. Begitu juga, ya jangan campur. Kalau semut yang ada kat cawan, contohnya kita nak buat teh masalah. Kita ambil gula. Dalam gula tu boleh jadi ada semut hidup ke mati, boleh jadi ada. Apabila kita cebokkan gula masuk dalam cawan. Jadi dalam gula tu boleh jadi ada semut. Semut yang hidup ke semut yang mati, sama. Maka sudah kita ambil gula, kita ambil sebut teh masuk, kemudian kita tuangkan air panas masuk dalam cawan. Maka sudah kita tuang tu, apabila penuh kita tengok ada semut mati. Maka air teh kita tidak jadi mutanajis. Sebab apa? Sebab walaupun ada tengok semut mati, maka semut mati itu mati belum pada masuk air panas ke, mati dengan sebab air panas kita tuang ke, tak tahu. Tetapi adakah masuk dalam kataan kita campur semut yang mati masuk dalam air teh kita? Tak. Maka air teh kita tak ada mutanajis. Tetapi kalau begini, kita dah tuang, kita nak buat tehnya, kita dah tuang air panas dalam dah tuang air dalam cawan. Air panas dalam cawan. Kemudian kita cebokkan gula, dalam gula tu ada semut yang mati, kita curah masuk. Maka apabila masuk tu jadi siapa yang mencampurkan bangkai masuk dalam air? Kita. Maka air teh tu jadi mutanajis. Itu dia berbeza. Sebab tu kalau semut tu agak kata semut ada gula, dinasihatkan masuk gula dulu belum pada air panas. Sebab kalau kita masukkan gula, dalam gula tu kalau ada bangkai semut pun kita dah masuk dalam cawan yang kosong, tidak ada. Kalau ada pun ada sebut teh yang tidak ada air. Dah kita ambil
gula, walaupun dalam gula tu ada semut, biarlah masuk. Kapan kita tuangkan air panas masuk. Jadi air masuk dalam semut, bukan semut masuk dalam air. Jadi contohnya begitu. Maka kalau begitu air tidak jadi mutanajis. Tetapi sebaliknya kalau kita dah tuangkan air masuk dalam cawan, kita tuang air masuk dalam cawan, kemudian kita ambil gula masuk. Dalam gula tu ada semut, ada bangkai semut. Maka kita tuang tu mana kita campurkan bangkai masuk dalam air, maka air tu air kita jadi mutanajis. Itulah. Sebab tu kalau nak tuang gula tu kena hati-hatilah, takut ada bangkai-bangkai semut apa semuanya. Malaikat kita dah cek, kita dah periksa, tengoknya tidak ada, tiba-tibanya dah tiba-tiba ada lagi, itu tak mengapa dah. Itulah. Seterusnya, dan demikian lagi tiada menajis pula, tiada kelihatan pada pelihatan mata yang pertengahan. Dan demikian lagi tiada menajiskan pula, tiada kelihatan. Ini najis yang tiada kelihatan. Najis yang tiada kelihatan pada pelihatan mata yang pertengahan, yang sederhana. Tidak kuat sangat. Mata tu pelihatan dia. Seperti percik kecil-kecil air kencing. Dan najis pada kaki lalat dan umpamanya. Jadi ya memang contohnya seekor lalat dia terbang dan hinggap pada air kencing masalah, hinggap pada tahi ke masalah, maka apabila dia hinggap pada air kencing, memang air kencing itu basah. Dia hinggap pada tahi yang, maaf kena cakap, yang basah-basah tu memang ada lekat tahi kat kaki lalat. Kalau kita tengok dengan seperong dia ni, kita akan nampak lah basahan dia tu. Tetapi kalau kita tengok dengan mata kita biasa, pandangan mata kita yang pertengahan, maka kita tak nampak. Memang setengah orang kaki lalat tu pun tak nampak. Jangan kata najis yang lekat kat kaki lalat. Maka kalau kita tilik pada yang wakilnya, lalat apabila dia hinggap pada air kencing, pada darah masalah, ada lekat ke tidak darah kat kaki lalat? Jawab katanya, ada lekat lah. Sebab kaki dia ada bersentuh dengan darah. Maka kaki lalat tu ada lekat darah. Tibanya dia datang terbang hinggap pada bahu kita pada ketika kita sembahyang. Atau dia masuk dalam air, masalah. Dia masuk dalam air. Maka itu dimaafkan. Jadi ketika kita solat, lalat kita tengok. Lalat tu dia tubang-tubang hinggap atas darah yang basah masalah. Kemudian selepas pada hinggap atas darah tu, dia tubang hinggap pada bahu kita, kat baju kita, kat mana ketika kita solat. Jadi baju kita kena najis. Kena najis darah yang datang daripada kaki lalat. Maka dengan sebab terlalu sedikit, maka dimaafkan. Terlalu sedikit dia tu, lalu tu dimaafkan. Tu mana katanya najislah, tapi sedikit dianya sampai kita tak nampak. Itu maknanya, dan demikian lagi tiada menajiskan pula, tiada kelihatan. Jadi najis yang sedikit dia tu sampai kita tak nampak. Dengan mata yang sederhana. Itu yang maksudnya. Begitu juga dia katanya seperti, seperti air kencing. Seperti percik kecil-kecil air kencing. Dia, kalau orang lelaki itu dia kencing atas batu ke masalah, dia memang dia kena ada mengecik dia. Mengecik kalau yang kecil-kecil tu. Kalau kita tengok kalau kita suluh dengan cahaya, dia akan nampak macam asap. Macam asap tu kalau kita kalau asap tu lalu kat cahaya, dia nampak biji-biji asap tu. Tapi kalau lalu kat biasa, kita tak nampak. Apabila dia lalu kat cahaya tu, kita nampak. Jadi apabila seorang tu kencing,
turun di atas batu ke masalah, mengecik dia yang kecil-kecil itu, kena kain ke masalah, itu dimaafkan. Masuk dalam air ke, maka itu dimaafkan. Sebab tu dia ada dimaafkan. Lebih-lebih laginya musim sejuk. Musim sejuk, dia kencing, air kencing itu kena di atas batu yang sejuk, maka akan naik awap dia. Maka itu dimaafkan. Tapi jangan sengaja kita letak tangan untuk nak kena awap tu lah. Jadi kita dah beringat, dah henti-henti tetapi kena juga, maka itu tak mengapa. Maka percik air kecil yang kita yang apabila kecil tu terpacang kena air, kena batu, maka yang kecil-kecil sampai sedikit sangatnya, kalau kita tak perhati, kita tak nampak, maka itu dimaafkan. Ini maksud katanya, dan demikian lagi tiada menajis pula yang tiada kelihatan, mana najis yang sedikit sangat. Sedikit sangat dia tu sehingga kita tak nampak dengan pandangan mata kita yang biasa, yang sederhana, tak nampak. Nak nampak kena tengok dengan alat-alat dia. Maka sekiranya kalau kena najis itu masuk dalam air, air itu tak jadi najis. Masuk dalam gulai, gulai tak jadi najis. Kena kat pakaian pada masa kita solat, maka tak menajiskan. Sebab tu dia kat tepi tu ada darah masalah, ada kencing masalah, lalak hingga kat kencing. Di sini dia makan nasi, kuah sup. Lalak tu datang daripada kencing, air kencing tu masuk dalam kuah sup dia. Maka tak mengapa. Sebab kita tak nampak tengok. Seterusnya, dan demikian lagi dimaaf pula sedikit daripada bulu najis yang lain daripada najis mughallazah. Masalah bulu, masalah bulu, kita gini sikit. Kita kembali kepada masalah tadi. Kita kembali kepada masalah tadi. Masalah bahasanya binatang yang lain daripada khinzir dan anjing adalah suci kesemuanya pada masa hidup. Binatang pada masa hidup lain daripada apa dia? Khinzir dan anjing, semuanya suci kesemuanya. Semuanya suci. Halal daging ke tidak halal? Halal daging seperti lembu kambing, tak halal daging seperti kita manusia ni. Harimau, kucing apa semuanya, gajah. Kemudian binatang yang ketika hidup, binatang yang ketika hidup yang lain daripada khinzir, lain daripada anjing ketika dia hidup. Ketika dia hidup, ini tak kira ketika dia mati ya. Ketika dia hidup memang suci kesemuanya. Suci kesemuanya. Tetapi juzuk yang tercerai daripada binatang ketika hidup adalah najis. Juzuk yang tercerai daripada badan binatang adalah najis. Tapi lain daripada manusia lah. Lain pada ikan, lain pada belalang. Jadi apa dia? Juzuk mana suku-suku badan. Suku-suku badan. Jadi masalah binatang tu kita kena, binatang, maksud binatang dalam bab najis ni kita kena kira masuk sekali dengan manusia. Bab najis tak najis tu kita kena kira masuk dalam bersama sekali dengan manusia. Jadi binatang tu kita bagi pada dua dulu. Binatang kita bagi pada dua. Satunya binatang yang najis, binatang yang suci. Kita bagi dua begitu. Untuk nak bagi jelas ni kita bagi dua. Jadi boleh tulis. Boleh tulis. Tulis. Binatang ada dua, yang suci, yang najis. Binatang yang hidup, kita tulis begitu. Binatang yang hidup ada dua bagai. Ada dua bagai.
Binatang yang hidup ada dua bagai. Tak ada. Boleh buat gambar pecah-pecah tak boleh. Tak apa. Binatang yang hidup dibagi dua. Yang najis, yang suci. Kita bagi dua begitu. Binatang yang hidup ada dua. Satu yang suci, satunya yang najis. Maka yang najis itu ialah khinzir, anjing dan peranakan bagi keduanya. Itu binatang yang hidup yang najis. Yang keduanya binatang yang hidup yang suci. Ialah lain daripada itu. Lain lagi. Lain daripada khinzir, lain pada anjing, lain pada peranakannya. Semuanya suci. Kesemuanya suci. Maka maksud dengan binatang tadi itu termasuk manusia, termasuk ikan, binatang darat, binatang laut. Kita kira semua dengan secara luas dulu. Jadi binatang yang hidup yang suci itu lain daripada khinzir, anjing dan peranakan bagi keduanya. Seperti lagi akan datang dah sebutlah masalah najis mughallazah. Kemudian binatang yang suci itu pula, binatang yang hidup yang suci itu pula, binatang yang hidup yang suci itu pula binatang yang suci, yang hidup yang suci itu pulanya ada kalanya macam mana nak kata, sekiranya kalau mati jalur binatang yang suci pada masa hidup, binatang yang suci pada masa hidup ialah lain daripada khinzir, lain daripada anjing, lain pada ma yutawalladu minhu, lain daripada yang diperanakkan daripada anjing dan khinzir. Itu. Maka semuanya adalah suci kesemuanya pada masa hidup. Sebab itulah ular ke apa dia, kala ke apa dia, yang binatang halal daging ke tak halal daging tu, maka ketika dia hidup tu suci. Sebab tu kalau kita sembahyang tu nak ambil ular letak dalam poket ke masalan, orang yang suka bela ularnya, ular yang comel-comel tu nak solat dia letak dalam poket. Dia letak dalam beg, dia tanggung. Maka itu tak mengapa sebab dia hidup suci. Dia hidup, dia suci. Kemudian pula binatang yang suci tadi yang katanya termasuk oleh yang termasuknya manusia, ikan juga masuk, ikan dan juga belalang. Maka apabila jadi bangkai, binatang yang suci pada masa hidup, apabila jadi bangkai, maka apabila jadi bangkai itu dibahagi dua pula. Tapi ingat, nak jadi bangkai itu maknanya mati dengan tidak sembelih yang disah pada syarak. Yang mana setengah daripada syarat nak sah sembelih pada syaraknya ialah binatang itu halal dagingnya. Maka sekiranya apabila dia mati dengan tidak disembelih pada syarak, dikatakan bangkai. Apabila mati dengan tidak dengan sembelih pada syarak, maknanya boleh sembelih ke tak boleh sembelih. Mati kalau sembelih, kalau lembu masalan, sembelih juga tapi tak kena dengan hukum syarak, maka bangkai juga.
Kalau manusia disembelih, maka bangkai juga. Sebab pada syaratnya tak sembelih. Haram sembelih manusia. Apa lagi? Monyet masalah. Monyet, dia tak halal daging. Maka sembelih kalau betul dengan cara sekalipun dia jadi bangkai. Kita cakapnya begitu. Maka binatang yang suci pada masa hidup tadi, apabila dia jadi bangkai. Kita dah faham, nak jadi bangkai, apa maksud kata jadi bangkai? Mana mati dengan tidak sembelih pada syarat. Itu jadi bangkai. Apabila jadi bangkai, ketika jadi bangkai, maknanya binatang yang suci termasuk ikan, termasuk belalang, termasuk manusia dan binatang lembu, kambing, monyet, kucing, apa semuanya. Semut tak semut pun, yang ketika hidup dia suci, apabila jadi bangkai. Apabila jadi bangkai. Apabila jadi bangkai, kita bahagi pada dua pula. Apabila jadi bangkai, kita bahagi kepada dua pula. Satu bahagiannya, tidak najis bangkainya. Satu bahagiannya, tidak najis bangkainya. Tak najis bangkainya. Ialah tiga perkara. Manusia, bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Lepas tu masuk dalam bahagian ikan tu udang, ketam, jenis-jenis tu masuk dalam bahagian ikan ke semualah. Belalang kecil besar sama, tapi janji jenis belalang. Jangan bercirit, bercirit tu bukan belalang. Jenis belalang. Maka tiga jenis ni bangkai tak najis. Apa dia? Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Maka maknanya ikan mati, memanglah ikan orang tak sembelih. Ikan mati, belalang yang mati, maka suci. Suci. Jangan faham boleh makan. Bangkai manusia, bangkai binatang, bangkai ikan, bangkai belalang adalah suci. Suci, bukan boleh makan. Jangan kita keliru di situ. Suci. Tapi bangkai manusia haram dimakan. Bangkai belalang ikan halal dimakan. Itu lain pula. Kita tak cakap masalah boleh makan tak boleh makan ni. Masalah suci ke najis. Jadi bangkai manusia suci. Sebab tu kalau orang tanya apa hukum dia sembahyang dia pikulkan mayat. Sembahyang sambilan memikulkan mayat. Kita tanya mayat tu najis ke suci? Jawabnya kembali pada asal, bangkai manusia adalah suci, melainkan dia berdarah. Kalau tak ada berdarah, tak ada apa, maka suci. Sebab tu kalau dia sembahyang, dia ada belalang kat poket, hidup mati sama, suci. Itu. Jadi tiga san itu bangkai yang suci. Bangkai yang suci. Bangkai apa dia? Bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Apa tu ingat ikan tu masuk jenis-jenis udang, ketam sama. Gitu. Dan satu bahagian lagi bangkai yang najis. Bangkai yang najis. Bangkai yang najis apa dia? Lain pada bangkai manusia, ikan, belalang. Lain pada tu najis ke semuanya. Walaupun bangkai semut sekalipun. Walaupun bangkai semut sekalipun. Ini nak minta masa panjang sikit. Walaupun bangkai semut, walaupun binatang yang kecil, lebih kecil pada semut sekalipun, bangkai ke semuanya. Najis ke semuanya. Yang apa dia? Yang kecil, besar hujung jarum. Ada satu jenis binatang tu mengaku kat meja-meja kita tu. Tengok tu sama besar dengan hujung jarum ya dia. Itu kalau mati tu bangkai. Masalah lain daripada bangkai manusia, lain pada bangkai ikan belalang adalah najis kesemuanya. Jangan keliru dengan lembu yang disembelih. Lembu yang disembelih itu sembelih dengan hukum syarak itu tak jadi bangkai. Ni kita dah cakap kata apabila jadi bangkai.
Jadi bangkai maknanya dengan mati dengan tidak sembelih pada syarak. Tak sembelih langsung atau sembelih tidak sah pada syarak. Itu maksudnya jadi bangkai. Maka kembali di sini, jadi maknanya bangkai setiap-tiap bangkai daripada ikan, daripada belalang, daripada bangkai manusia adalah najis kesemuanya. Maka termasuk bangkai semut. Maka semut tadi, maka jenis semut dan sebagainya ketika dia hidup darah tak mengalir. Maka bangkai yang darah tak mengalir inilah apabila dia masuk dengan secara sendirian dia dalam air yang mutlak yang tak sampai 2 kalah tidak menajis. Itu yang tadi. Begitu. Maka apa bersangkutan dengan masalah kita di sini? Maka tengok bahagian yang pertama tadi. Bangkai yang pertama ialah suci, ialah bangkai manusia, bangkai apa dia? Bangkai apa dia? Bangkai ikan, bangkai belalang. Adalah bangkai 3 jenis bangkai ini suci. Dan bangkai yang satu lagi ialah najis. Bangkai semut, bangkai kucing, bangkai apa semua kan? Lagi pulanya bangkai lembu, kambing, ayam kalau mati bukan dengan sembelih pada syarak. Bangkai juga. Habis di situ. Dah jelas? Ulang sekali lagi, bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang adalah suci. Bangkai yang lain pada itu najis kesemuanya. Habis di situ. Kemudian kembali kepada suku pula. Suku yang tercerai, faham tercerai maknanya terkeluar daripada badan pada masa hidup. Maka dia ada kaedahnya, setiap-tiap suku yang tercerai daripada binatang yang suci. Apa dia binatang yang suci? Binatang yang hidup yang suci. Setiap-tiap suku, dia ada kaedah dia, setiap-tiap suku yang tercerai daripada binatang yang hidup yang suci. Binatang yang hidup, binatang yang hidup yang suci, apa dia? Ingat pada masalah yang pertama tadi. Lain pada khinzir, lain pada anjing, daripada peranakan. Juzuk yang tercerai, suku-suku badan yang tercerai daripada binatang yang hidup yang suci, hukumnya seperti hukum bangkai dia. Boleh. Juzuk artinya suku-suku yang tercerai. Jadi boleh tulis. Juzuk-juzuk yang tercerai daripada binatang yang hidup yang suci. Hukumnya seperti hukum bangkainya. Hukum juzuk itu seperti hukum bangkainya. Sama-sama. Juzuk-juzuk yang tercerai daripada binatang yang hidup yang suci, hukumnya seperti hukum bangkainya. Hukumnya seperti hukum bangkainya. Hukum juzuk itu seperti hukum bangkainya. Tengok. Keadaannya, juzuk yang tercerai, cerai dengan sebab potong ke, dengan sebab jatuh luruh ke, katalah. Juzuk-juzuk, suku-suku badan yang tercerai daripada binatang yang hidup, yang suci, ada seperti hukum bangkainya. Tanya balik, bangkai manusia suci ke najis? Suci. Kita potong rambut. Rambut apabila kita potong, jadi rambut tu satu suku badan. Apabila tercerai sebab kita potong, rambut tu suci ke najis? Jawabannya rambut tu suci. Sebab seperti hukum sama dengan bangkainya.
Nampak begitu? Ikan masalan. Sisi ikan, sisi dia, punya sisi tak? Sisi ikan tu, kita ambil, kita potong daripada ikan yang masih hidup. Maka sisi dia tu ialah suku daripada badan ikan, juzuknya. Maka sisi ikan suci ke tidak? Tengok. Bangkai ikan suci ke tidak? Suci. Tengok. Lembu masalan. Kalau jadi bangkai, lembu jadi bangkai suci ke tidak? Jangan lembu yang disembelih. Lembu yang disembelih bukan bangkai. Lembu yang bangkai. Bangkai lembu suci ke najis? Jawabnya najis. Maka suku badan lembu yang tercerai daripada lembu yang hidup adalah najis. Sebab tu bulu lembu, kuku lembu, tanduk lembu yang kita potong daripada lembu yang ketika hidup tu adalah najis ke semuanya. Adalah itu semuanya. Maka sebab tu di sini kalau tanya gading gajah. Di sini boleh tahu tak hukum gading gajah suci ke najis? Di sini kita boleh tahu hukum gading gajah. Gading gajah kalau ambil daripada gajah yang masih hidup, maka jadi katanya apa dia? Juzuk bagi binatang yang suci ialah gajah. Yang tercerai daripada gajah ketika dia hidup seperti hukum bangkai gajah. Kerana itu gading gajah adalah najis. Kalau gading gajah, kalau kita ambil pada masa hidup pun najis. Kalau kita ambil daripada gajah yang mati pun bangkai juga. Batu najis. Tulang pun sama. Boleh faham tak tidak itu? Jadi maknanya juzuk yang tercerai daripada binatang yang hidup yang suci adalah seperti hukumnya suci najis itu seperti bangkai dia. Sebab tu tengok kalau apa dia ambil bulu taring harimau misalnya. Taring harimau ni adalah juzuk bagi binatang, juzuk bagi harimau. Maka kalau dia ambil pada masa hidup, dia potong ambil daripada masa harimau tu masih hidup, maka adalah hukumnya seperti bangkai harimau. Kalau ambil pada harimau yang sudah mati, ambil pada bangkai juga. Jadi ala kulli hal najis ke semuanya. Begitu. Jadi jadi kalau contohnya kalau apa dia? Kalau kita tilik dengan secara asalnya bulu kambing, bulu kambing yang orang potong kepada masa kambing yang hidup adalah najis. Sebab seperti hukum bangkai kambing yang mati. Tetapi itu dimaafkan untuk kemaslahatan gunaan manusia. Bulu kambing asalnya kalau tengoknya masuk dalam kaedah tadi. Setiap juzuk daripada binatang, setiap suku bagi binatang yang hidup yang suci ada seperti hukum bangkainya. Kalau begitu bulu kambing najis. Sebab seperti bangkai kambing ada najis, kalau itu bulu kambing pun najis. Tapi bolehkah tidak kita nak guna? Itu dimaaf. Itu dimaaf. Diistisna sekali lagi. Asalnya bulu kambing tu asalnya najis. Kalau tilik dengan kaedah tadi. Tetapi boleh dipakai buat baju, buat apa mesin sejuk tu sebab dimaafkan daripada asalnya najis. Sebab tu kalau bulu kucing tak boleh najis. Bulu kuda masalah orang tak guna. Bulu kuda maka itu najis. Maka sebab tu kalau kita naik kudanya, bulu-bulu kuda yang lekat kat seluar kita tu adalah najis. Adalah najis. Tetapi kalau banyak, itu tak dimaaf dah. Kalau sedikit susah nak jaga, maka itu dimaaf. Kalau tidak dengan secara asal, begitulah. Begitu juga bulu kucing kat rumah. Orang bela kucing kat rumah, maka memang bulu yang jatuh-jatuh pada kucing itu adalah najis ke semuanya. Sebab masuk dalam kaedah tadi, setiap suku daripada binatang yang hidup, yang tercerai, yang hidup, yang suci, apabila bercerai itu seperti hukum bangkainya. Kerana itu seorak bulu kucing itu najis. Seperti bangkai kucing. Begitunya. Itu dengan secara asal. Maka dia katanya, tengok dalam kitab, dan demikian lagi dimaaf pula sedikit daripada bulu najis. Tu nak bagi faham bulu najis. Faham tak bulu najis?
Faham tak? Tu bulu najis ialah bulu yang tercerai daripada binatang yang suci yang hidup. Sebab hukumnya bangkai. Gitu. Tu nak bagi faham. Bulu najis lain daripada najis mughallazah, lain pada apa? Khinzir, anjing, ma yatawalladu. Itu dah. Itu nak kita kena kembali pada asal tu, nak faham bulu najis. Begitu. Nak keluar kalau bulu kita manusia suci sebab bangkai kita suci. Begitu. Bulu najis yang lain daripada najis mughallazah. Itu dimaaf. Maknanya sedikit. Sebab tu bulu kucing yang orang bela kucing tu lekat kat kain ke apa kat sejadah mana, kalau tengok sembahyang tu memanglah suci. Itu najis. Tapi dimaafkan. Sebab tu bulu kucing kalau sedikit dimaaf, kena kat kain kat apa kita sembahyang begitu sah. Tetapi jangan tengok bulu kucing kat lantai. Kita nak solat ambil masuk dalam poket. Itu sengaja kita menanggung. Itu tak sah sembahyang. Tetapi kalau terlekat kat baju kat mana, kita tak sengaja. Lagi pulaknya bukan banyak. Sedikit banyak tu kembali kepada uruf. Maka susah nak jaga, biasalah. Allah Ta'ala tak larang kita bela kucing. Apabila bela kucing, biasanya bulu jatuh. Lekat kat situ, kat sini. Maka itu dimaafkan. Tapi kalau tilik kepada asalnya, bulu kucing najis ke suci? Jawabnya najis. Sebab tu kalau bulu kucing tengok ada kat lantai, kita ambil masuk poket, kita sembahyang. Sembahyang tidak sah sebab menanggungkan najis. Tapi kalau bulu kucing itu kita duduk biasa masuk kat poket kat mana, itu dimaaf. Jangan sengaja ambil tanggung lah. Sebab adalah bulu kucing itu, bulu ayam, bulu apa yang kita ambil yang keluar daripada ayam yang hidup, semuanya najis semuanya. Begitu. Kalau naknya sembelih ayam dululah. Sembelih ayam dulu, itu tak ada masalah. Begitulah. Jadi begitu juga bulu kambing, bulu apanya semuanya asalnya najis ke semuanya. Tetapi sebab bulu kambing dan sebagainya yang kita guna buat baju, buat apa tu, dengan sebab keperluan manusia kepada bulu yang tersebut, maka itu dimaaf. Jadi maknanya bulu kambing tu yang Eropah yang potong-potong buat baju tu asalnya najis lah. Tapi dimaafkan, diistisnakan kerana keperluan manusia. Itu ya. Jadi mana suci lah. Bulu kambing dan sebagainya yang kita guna buat baju, buat apa tu suci lah. Sebab keperluan. Tak masuk dalam kaedah asal ialah najis. Begitu. Lepas tu ada sikit lagi, masalah binatang yang halal daging. Masalah binatang yang halal daging, apabila kita sembelih, maka segala juzuknya suci. Sebab mengikut bangkai, maka mengikut badan dia. Sebab tu kalau tanduk lembu, ia tak sama dengan gading gajah. Kalau tanduk lembu, kita ambil ketika lembu hidup, najis. Kita potong ambil daripada lembu yang hidup, najis. Tapi kalau tanduk lembu, kita potong ambil daripada lembu yang sudah disembelihkan pada syarak, maka adalah suci. Dia tak sama dengan gading gajah. Gading gajah tu kalau kita ambil daripada gajah yang masih hidup, pun bangkai najis juga sebab hukum sama dengan bangkai. Apabila kalau kita ambil pada masa dia mati pun bangkai juga. Maka gading gajah tu adalah najis. Begitulah. Maka kita akhir di situ. Pada katanya dan daripada dukhan najis bersalahan. Jika daripada dukhan mutanajis. Allahu'alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana birikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'inuka ma qara'na wa ma hafazna wa ma sami'na wa faradna alaina wa tahdidna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.